Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pagi ini kita masuk kepada muka surat 65, yaitu berkaitan dengan syubhat yang digunakan oleh orang-orang yang meninggalkan akidah salafus salih berkaitan dengan al-asma' was sifat ini, yaitu dengan mengatakan bahawa beriman dengan zahir Al-Quran adalah kufur. Apabila manusia mendengar syubhat yang seperti ini, maka mereka mudah terpengaruh dan terpedaya, sehingga mereka menafikan sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang dirinya di Al-Quran dengan alasan ianya membawa kepada tamthil dan tashbih, artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang berfikir mereka akan sedar bahawa syubhat yang seperti ini ianya tidaklah boleh diterima oleh akal yang waras, kerana ia merupakan tomahan yang besar terhadap Al-Quran, bahkan terhadap Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran ini. Dan juga ianya bertentangan dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, bahawa Al-Quran ini merupakan hidayat dan juga keterangan yang jelas tentang kebenaran dan juga rahmat buat orang-orang yang beriman. Bila mengatakan bahawa zahir Al-Quran merupakan perkara yang menunjukkan kepada kekufuran, ini merupakan tomahan yang besar terhadap Al-Quran. Kita bagi umat Islam perlulah memikirkan masalah ini dengan secara yang bijak, agar kita tidak terpengaruh dengan dakwaan yang seperti ini. Di dalam bab ini akan dijelaskan bahawa kita di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis ini perlulah kita merujuk kepada yang pertamanya nas itu sendiri, dan yang keduanya kepada keterangan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiganya bagaimana salafus salih memahami nas tersebut. Ini jalan untuk kita selamat daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita dan menjadikan kita menyimpang daripada jalan yang lurus. Kata penulis, ramai manusia tidak mengenal pencipta mereka dan tidak mengenal diri mereka sendiri. Sekiranya mereka mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengagungkannya dengan sebenar-benarnya, maka tidak akan lahir perkataan yang berbentuk tomahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita berfikir perkataan yang seperti ini, iaitu mendakwa beriman dengan zahir Al-Quran, itu adalah kekufuran, ianya merupakan tomahan terhadap Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak dapat menjelaskan tentang kebenaran, bahkan mengelirukan manusia, kerana zahirnya menjadikan manusia faham perkara-perkara yang berbentuk kekufuran. Ini adalah tomahan yang besar terhadap Al-Quran. Kita dah jelaskan banyak kali
bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang sifat Al-Quran ini, yang merupakan hidayat, keterangan yang jelas, rahmat dan juga syifa, penyembuh bagi diri manusia, termasuk pada pegangan dan akidah mereka. Apa yang dinyatakan tentang dakwaan beriman dengan zahir Quran ini adalah kufur, merupakan tohmahan yang besar terhadap Al-Quran. Kata dia lagi, sekiranya mereka kenal siapa mereka, maka mereka tidak akan mengangkat diri mereka lebih daripada nas Al-Quran dan hadis. Apa maksud mengangkat diri mereka lebih daripada Al-Quran dan hadis? Artinya menjadikan akal mereka sebagai penghukum bagi nas. Kalau akal terima, maka mereka kata mereka akan menerimanya. Kalau akal menolaknya, maka mereka akan mengubah maksud nas mengikut apa yang diinginkan oleh akal mereka. Hakikatnya bukan apa yang diinginkan oleh akal, sebenarnya apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Akal merupakan makhluk ciptaan Allah yang mana ianya tunduk kepada nas sepatutnya. Bukanlah akal itu sumber kebenaran. Kita dah tahu bagaimana penduduk dunia ini sejak daripada generasi yang terdahulu, sekiranya mereka ini tidak kembali kepada wahyu Allah, maka mereka menjadi orang yang sesat, mengikut hawa nafsu, melakukan perkara yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berakal. Kerana apa? Akal telah pun dikuasai oleh hawa nafsu. Sebagai contoh yang mudah kita dah sebutkan dalam Tauhid Al-Asma' wa Sifat dahulu, bagaimana manusia boleh menyembah patung berhala. Kalau kembali kepada akal, adakah patung berhala boleh disembah, layak disembah? Sudah tentu tidak. Patung berhala tidak layak disembah. Tapi lihat bagaimana akal ini ianya ditutup oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu dan juga bisikan syaitan, sehingga manusia boleh menjadi orang yang menyembah patung berhala. Oleh itu akal bukanlah sumber kebenaran. Kerana akal itu ianya mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Kalaulah akal itu tidak mendapat panduan nas, maka ianya akan menjadi apa? Menjadi makhluk yang rosak. Jadi kita umat Islam perlu kita faham bahawa sebagai orang yang beriman, kita kena tunduk kepada nas. Akal kita gunakan untuk memahami nas, untuk memikirkan apa yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran dan Nabi sampaikan dalam hadis, untuk kita memikirkannya. Kalau kita gunakan akal ni betul-betul, maka kita akan dapati kebenaran itu ada pada wahyu Allah. Bukan akal yang menghukum nas, tidak. Akal digunakan untuk memahami nas, memikirkan ayat-ayat Allah dan memahaminya dengan betul, bukan dengan dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga sanggup manusia mengubah maksud nas yang jelas kerana apa yang ada di dalam nas itu tak bersesuaian dengan hawa nafsu. Kata penulis, sekiranya mereka kenal diri mereka, nescaya mereka tidak merasakan diri mereka lebih bijak daripada Rasulullah dan sahabatnya. Apa artinya? Sekarang ni mereka mengatakan bahawa akal sumber kebenaran. Kemudian mereka mengubah
ayat-ayat sifat ini kepada makna yang tak pernah disebutkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Kalaulah betul apa yang mereka perkatakan itu, beriman dengan zahir Al-Quran itu membawa kepada kekufuran, nescaya Nabi dahulu dia akan jelaskan maksudnya yang sebenar. Takkan baginda biarkan umat baginda terjebak kepada perkara-perkara yang merosakkan akidah mereka, diri mereka. Kalau betul beriman dengan zahir Al-Quran yang membawa kepada kekufuran, nescaya Nabi dahulu yang akan jelaskan. Yadun tu bukan maksudnya tangan. Yadun tu maknanya kudrat. Begitu juga dengan sifat yang lain. Marah bukan maksudnya Allah itu marah. Maksudnya Allah hendak membalas perbuatan manusia yang ingkar ni tadi. Kalau begitu maksudnya Nabi akan jelaskan dahulu. Ini kita tak ada mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedemikian. Bahkan baginda juga mengisbatkan sifat ini bagi Allah. Nabi kata lillahi yadani wa kilta yadaihi yamin. Nabi sendiri yang kata Allah mempunyai dua tangan dan kedua-dua tangan Allah itu adalah kanan. Jadi tanggungjawab kita adalah beriman. Kalau ini membawa kepada kekufuran, Nabi tak akan sebut begitu. Oleh itu manusia ini kena sedar bahawa apabila mereka mengubah makna-makna sifat ini kepada makna yang lain, sedangkan Nabi tak jelaskan dan sahabat pun tidak menyatakan sedemikian, ini menunjukkan apa? Perbuatan itu adalah perbuatan yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Jangan sangka bahawa mereka betul, sedangkan Nabi dan para sahabat tidak mendakwa sedemikian. Oleh itu kita ingat apa yang diperkatakan oleh sebahagian manusia, aqidah khalaf a'lam wa ahkam. Ini merupakan perkataan yang batil. Kata mereka aqidah salaf aslam, kemudian aqidah khalaf a'lam wa ahkam. Akidah salafus salih itu lebih selamat, kata mereka. Dan akidah golongan khalaf seperti Asy'ariyah, Al-Maturidiyah merupakan akidah yang apa? Pegangan yang lebih berilmu dan lebih bijaksana. Boleh akal yang waras menerima dakwaan yang seperti ini? Kamu lebih berilmu, lebih bijaksana daripada sahabat-sahabat Nabi, daripada generasi yang terawal yang Allah saksikan bahawa mereka merupakan generasi yang terbaik. Boleh akal yang waras menerima dakwaan yang seperti ini? Tak boleh. Sudah tentu generasi yang terawal lebih berilmu, sahabat lebih berilmu daripada orang yang terkemudian, dan juga lebih bijaksana. Sahabat merupakan generasi yang lebih memahami tentang nas. Sebab itu bila timbulnya kumpulan ahli bid'ah seperti Khawarij, Qadariyah, sahabat yang membantah mereka ini, walaupun golongan tersebut berdalil dengan nas Al-Quran dan hadis, akan tetapi kepahaman mereka adalah jelas sesat, menyimpang daripada jalan yang lurus. Dan para sahabat membantahnya dengan memberikan kepahaman yang betul tentang maksud nas yang mereka berhujah dengannya. Baca kisah yang berlaku di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Khawarij. Kita tengok apa yang terjadi di dalam dialog tersebut. Mereka golongan Khawarij berdalil dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis, tapi kepahaman mereka menyimpang.
Sahabatlah yang memberikan keterangan yang benar tentang memahami dalil-dalil tersebut. Begitu jugalah dalam masalah al-asma' wa sifat ini. Walaupun ianya tidak wujud pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW, datang pada generasi yang terkemudian. Jadi kita kena faham, kalaulah pahaman ini muncul di zaman sahabat, nescaya sahabat-sahabat akan menyanggahnya, akan menjelaskan kebatilan pahaman tersebut. Kita kena ingat bahawa apa yang didakwa oleh golongan Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, bahawa mereka lebih berilmu dan juga lebih bijaksana di dalam memahami nas-nas sifat ini, merupakan dakwaan yang batil, bahkan merendahkan martabat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi yang terkemudian, yang disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya bahawa mereka merupakan generasi yang terbaik. Sebab itu kita ni kena berfikir, jangan telan sahaja apa yang diperkatakan oleh manusia, golongan yang menyimpang di dalam bab al-asma' wa sifat ini. Kalaulah mereka itu betul-betul menggunakan akal mereka seperti yang mereka dakwa, akal sumber kebenaran, bila ada berlaku pertentangan di antara nafs dan akal, dahulukan akal. Kalau betul mereka ni orang yang berakal, mereka tidak akan mengatakan sedemikian, iaitu dengan mendakwa bahawa beriman dengan zahir Al-Quran kufur, golongan khalaf lebih berilmu dan lebih bijaksana daripada sahabat. Mereka tak akan mengatakan perkataan yang seperti ini. Namun oleh kerana akal itu telah pun dikuasai oleh ta'assub kepada pahaman masing-masing, lalu perkara yang seperti ini pun mereka tidak boleh memikirkannya dengan betul. Ini contoh bagaimana akal itu menyimpang kerana dikuasai oleh sikap ta'assub dan juga hawa nafsu, sehingga mereka tidak boleh memikirkan dengan betul apa yang mereka dakwa dan apa yang mereka perkatakan. Oleh itu kita kena sedar, golongan yang melafazkan perkataan yang seperti ini seolah-olah menganggap mereka lebih bijak daripada Rasulullah dan sahabat. Adakah kita terima dakwaan yang seperti ini? Sudah tentu tidak. Bayangkan perkara yang boleh menjadikan umat Islam ini kufur, akan tetapi tak dijelaskan oleh Nabi, dan tak ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul membawa kepada kekufuran, sudah tentu sahabat akan tanya kepada Nabi. Mereka bertanya tentang masalah arak, judi, hukum tentang haid. Takkan mereka tak tanya masalah yang besar ini, yang berkaitan dengan akidah seorang Muslim yang didakwa boleh menjadi kufur. Tak mungkin. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah cerita dalam Al-Quran, mereka itu bertanya kepada kamu wahai Rasulullah tentang hukum arak dan juga judi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang anak bulan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang hukum berkaitan dengan haid. Jadi sahabat tanya perkara-perkara ini dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tiba-tiba masalah yang didakwa oleh mereka beriman dengan zahirnya adalah kufur, sahabat tak tanya.
Tak mungkin. Ini menunjukkan bahawa kita dah ada satu kaedah yang jelas berkaitan dengan beriman dengan sifat-sifat Allah ni tadi. Tak ada kekeliruan dah pada generasi terawal. Iaitu kaedahnya apa dia? Seperti yang kita belajar pada hari semalam dah. Artinya kita beriman dengan sifat-sifat Allah ini tanpa kita menafikan maknanya, ataupun kita menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, ataupun kita menanyakan bentuk sifat tersebut, ataupun kita mengubah kepada makna yang lain. Jadi jelas cara untuk beriman dengan nama-nama dan sifat ini. Siapa yang hendak kepada akidah yang murni, kembalilah kepada kedua ayat yang saya sebutkan semalam. Siapa masih ingat ayat tersebut? Siapa dah ingat? Apa dua ayat yang yang menunjukkan tentang cara beriman dengan nama-nama dan sifat Allah? Apa dia? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ayat kedua, wala yuhituna bihi ilma. Sebab apa kita tak boleh ubah makna zahir Al-Quran ni kepada makna yang lain? Sebab mengubah kepada makna yang lain membawa erti kita bercakap tentang perkara yang gaib tanpa ilmu pengetahuan. Tak ada petunjuk daripada Nabi, tak ada keterangan daripada sahabat. Kamu mengubahnya tanpa ada panduan, petunjuk. Jadi sebab itu kita kena ingat bahawa Allah dah kata dah, wala yuhituna bihi ilma. Ilmu pengetahuan manusia itu tidak dapat menguasai tentang Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah beritahu setakat itu sahaja yang kita tahu. Kita beriman dengannya tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Bila kamu mengubahnya, maknanya kamu bercakap mengikut hawa nafsu kamu, tanpa ada petunjuk daripada Al-Quran dan hadis. Ini merupakan sebesar-besar kesalahan yang dilakukan oleh manusia, iaitu bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Kalau tak ada petunjuk daripada hadis Nabi dan apa yang diperkatakan oleh sahabat, itu bercakap tentang Allah tanpa ilmu lah. Allah mengharamkan perbuatan yang seperti ini. Allah sebut di dalam Al-Quran, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Bercakap tentang Allah, perkara yang kamu tak mengetahuinya, tak ada pengetahuan tentangnya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah kesalahan yang besar. Kamu mengubahnya kepada makna yang lain. Mana petunjuk yang kamu dapat? Dengan alasan ianya merupakan ayat mutasyabihat. Kalau betul seperti dakwaan kamu ianya merupakan ayat mutasyabihat, kembalikanlah kepada ayat yang muhkam. Ya Allah dah katakan laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun yang setanding yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Apa yang susahnya? Jadi di antara syubhat mereka lagi yang menjadikan umat Islam keliru adalah mendakwa bahawa ayat-ayat sifat ini merupakan ayat yang mutasyabihat. Inilah punca yang menjadikan umat Islam keliru. Ayat-ayat sifat
bukan ayat yang mutasyabihat. Hanya generasi khalaf ini sahaja yang mendakwa sedemikian untuk menjadikan manusia menerima dakwaan mereka bahawa maksud sifat ini adalah yang lain daripada apa yang ada pada zahirnya. Oleh itu kita umat Islam perlu kembali kepada akidah salafus salih untuk memahami tauhid al-asma' was sifat ini dengan betul. Dah nama tauhid al-asma' was sifat. Apa maksud tauhid al-asma' was sifat? Bila sebut tauhid, kita dah faham apa makna tauhid. Tauhid al-asma' was sifat artinya kita beriktikad bahawa nama-nama dan sifat Allah itu ianya hanya merupakan milik Allah Azza wa Jalla, yang tak ada sesuatu pun yang setanding dengannya, menyerupainya. Jadi itu makna tauhid al-asma' was sifat. Kita beriktikad bahawa tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, tidak pada namanya dan tidak pada sifatnya. Mana kekufurannya? Mana kesesatannya bagi orang yang beriktikad dengan iktikad yang seperti ini? Kita tengok golongan yang mendakwa mereka merupakan ahlut tanzih ini, golongan yang menyucikan Allah. Golongan yang seperti ini mereka sebenarnya merupakan orang-orang yang keliru di dalam akidah, dengan menyangka bahawa bila mengisbatkan sifat ini dengan makna yang zahir, maka ianya merupakan perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka sebenarnya yang keliru, bukan kita. Kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan tauhid al-asma' was sifat dan bagaimana beriman dengan sifat-sifat Allah ni tadi. Tak ada padanya tashbih, tamsil. Jadi itulah tanzihnya, menyucikan Allah daripada menyerupai makhluknya. Bukan bermakna bila mengisbatkan sifat maknanya menyamakan Allah dengan makhluk. Yang keliru itu adalah kamu. Kita berpegang teguh dengan kepahaman salafus salih, yang mana inilah jalan kita. Kemudian kata penulis, di antara perkataan yang keluar daripada mulut sebahagian manusia yang keliru dalam beriman dengan nama dan sifat Allah adalah beriman dengan zahir Al-Quran adalah kekufuran. Apabila ada pertentangan di antara nas dan akal, maka dahulukan akal. Boleh orang yang berakal terima dakwaan yang seperti ini? Berlaku pertentangan antara nas dan akal, dahulukan akal. Boleh terima? Sudah tentu kita tak boleh terima. Meletakkan akal kita mengatasi nas. Kalaulah akal itu boleh menilai sendiri kebenaran tanpa petunjuk daripada wahyu Allah, tak payah Allah turunkan Al-Quran, tak payah Allah utuskan Nabi. Jadi di sini menunjukkan apa? Akal itu adalah lemah. Sebab itu Allah turunkan kitabnya dan utuskan nabinya. Untuk apa? Untuk manusia kembali kepada kebenaran, tidak disesatkan oleh syaitan. Jadi dakwaan mengatakan bahawa bila berlaku pertentangan di antara nas dan akal, maka dahulukan akal, merupakan dakwaan yang tidak boleh diterima oleh akal. Kecuali akal yang dikuasai oleh hawa nafsu sahaja yang boleh menerima dakwaan yang seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana keadaan manusia bila mereka tidak mendapat panduan nas. Teruk betul. Betul?
Kaum Nabi Syuaib senang-senang sahaja mereka memakan harta manusia yang lain dengan secara yang batil. Jadi bila diingkari oleh Nabi Syuaib, mereka melawan. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha'. Mereka kata, adakah solat kamu, wahai Syuaib, yang menyuruh kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ataupun menghalang kami untuk berbuat apa sahaja pada harta benda kami sebagaimana yang kami hendak? Boleh menipu orang dalam timbangan. Jual, contohnya barang kita jual dengan harga sekilo, tapi timbang 900 gram. Boleh. Akal yang waras boleh terima perbuatan seperti ini? Tak boleh terima. Tapi mereka lakukannya. Kerana apa? Kalau mereka berfikir dengan akal yang waras, mereka tak akan buat begini. Tapi kerana akal ini telah pun ditutup oleh hawa nafsu, lalu tak dapat berfikir. Kalau betul mereka berfikir, mereka tak akan buat sedemikian. Begitu juga dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Boleh cari jantan untuk memuaskan hawa nafsu. Akal yang waras boleh terima tak perbuatan yang seperti ini? Jantan cari jantan. Kalau binatang tak peliklah. Kamu manusia. Allah dah jadikan manusia ini berpasang-pasangan. Tiba-tiba mereka mencari jantan. Kalau akal yang waras tak akan menerima perbuatan yang seperti ini. Baik itu kita kena faham bahawa akal seperti tubuh anggota kita yang lain juga. Ianya adalah makhluk ciptaan Allah, ianya adalah lemah. Dan ianya tidak akan menjadi istiqamah melainkan dengan petunjuk yang ada dalam nas, wahyu Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Seperti lisan kamu, tangan kamu, kaki kamu, pendengaran kamu, ianya tidak akan istiqamah di atas kebenaran melainkan dengan petunjuk wahyu. Begitu juga dengan akal kamu. Kenapa kamu angkat akal ke martabat yang tinggi? Melainkan itu adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan, sehingga manusia boleh menyebutkan perkataan yang seperti ini. Kedua-dua perkataan di atas menunjukkan bahawa orang yang melafazkannya tidak mengenal diri mereka dan tidak mengenal Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka kenal diri mereka, tak akan sebut perkataan seperti ini. Kalau kita kenal bahawa kita makhluk yang dhaif, Allah kata wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dicipta dalam keadaan mereka ini merupakan makhluk yang dhaif. Dhaif tubuh badan saja, akal tidak. Batil. Akal manusia juga ada batas kemampuan. Sebab itu kita dilarang daripada bercakap tentang perkara yang kita tak ada pengetahuan tentangnya. Mana boleh suka-suka bercakap tentang perkara yang ghaib, tak ada petunjuk daripada wahyu Allah. Akal kita juga ada batas kemampuan, seperti tangan, seperti suara kita, mulut kita, seperti anggota yang lain. Jadi kita kena kenal diri kita. Kita makhluk yang dhaif, berhajatkan kepada petunjuk Allah, berhajatkan kepada hidayat daripada Allah. Ini tidak boleh mendakwa bahawa akal hendaklah didahulukan ke atas nas. Orang yang seperti ini tak kenal siapa diri mereka, menyangka diri mereka hebat, menyangka bahawa akal itu sumber kebenaran. Ini adalah
tipu daya syaitan. Ini kerana Allah telah menurunkan kitabnya sebagai hidayat buat manusia, dan kitab tersebut mengandungi keterangan yang jelas tentang petunjuk dan pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Firman Allah Azza wa Jalla, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Apa yang Allah ceritakan tentang sifat Al-Quran ini? Allah beritahu bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai apa? Petunjuk. Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan yang jelas tentang petunjuk dan pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Tiba-tiba kamu dakwa zahir Quran membawa kepada kekufuran. Ini adalah penentangan yang jelas terhadap apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang kitabnya. Allah kata Al-Quran petunjuk, keterangan yang jelas. Kamu kata zahir Al-Quran boleh membawa kepada kekufuran. Berfikirlah wahai manusia yang mengaku beriman kepada kitab Allah, beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Adakah boleh kamu menyebut perkataan yang seperti ini, yang jelas bertentangan dengan apa yang Allah nyatakan berkaitan dengan sifat kitab yang dia turunkan? Oleh itu gunakanlah akal kamu untuk memahami nas. Jangan gunakan akal kamu untuk menghukum nas. Jangan letakkan akal kamu tinggi daripada nas. Ini adalah jalan yang menyesatkan, yang membawa kepada neraka Allah. Ingatlah bahawa bila Allah sebutkan bahawa ini merupakan sifatnya, kita faham bahawa dakwaan-dakwaan mereka ini adalah batil. Kemudian Allah menyatakan lagi di dalam Quran, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Tiba-tiba kita kata zahir Al-Quran menunjukkan kepada kekufuran. Lihat bagaimana jelasnya menyimpang golongan yang seperti ini. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dan juga ia memberikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang melakukan amalan soleh, sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang besar. Kemudian lagi di antara sifat Al-Quran itu dia adalah penyembuh. Penyembuh daripada apa? Penyembuh daripada penyakit hati, dan juga penyembuh buat penyakit tubuh badan. Penyakit hati apa dia? Penyakit hati ni kesyirikan, kekufuran, hasad, dengki dan sebagainya. Ianya adalah penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Nak sembuhkan penyakit ini dengan apa? Adalah dengan kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Allah gelarkan Al-Quran ini sebagai syifa, penyembuh bagi perkara-perkara tersebutlah. Tiba-tiba kamu mendakwa bahawa zahir Al-Quran ini membawa kepada kekufuran. Jadi kita minta kepada semua umat Islam berfikir, jangan mereka terpedaya dengan dakwaan-dakwaan yang seperti ini. Ini merupakan tahmahan yang besar terhadap kitab Allah. Perlu mereka berfikir.
Jangan kerana ta'assub kepada si fulan dan si fulan, maka kamu menutup pikiran kamu daripada memikirkan tentang kebenaran. Kalau nakkan kebenaran, ianya ada di dalam kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa yang dipahami oleh salafus saleh, maka dengan itu kamu akan dapat melalui jalan yang lurus dan selamat daripada jalan-jalan yang menyesatkan. InsyaAllah kita sambung lagi pembacaan bagi bahagian ini pada hari esok insyaAllah.